Peranan persembahan makanan merupakan salah satu komponen terpenting dalam menaikkan selera seseorang sebelum menjamu selera. Ini kerana daya tarikan visual sama pentingnya dengan bauan makanan yang menjadi tanggapan pertama dalam menentukan sama ada ianya sedap dimakan ataupun tidak. Makanan yang unik dan cantik susunannya bukan sahaja dapat menaikkan selera, bahkan kanak-kanak juga akan lebih mudah tertarik untuk menikmati hidangan tersebut. Sebagai contoh, kebanyakan ibu bapa sebenarnya boleh menggunakan cara sebegini untuk memastikan anak-anak memakan jumlah protein dan sayuran yang secukupnya dalam kehidupan seharian mereka. Sayur-sayuran dan pelbagai jenis buah-buahan boleh dijadikan sebagai hiasan ataupun sebagai makanan utama dalam sesuatu hidangan. Dalam mencantikkan hidangan, ibu bapa juga boleh menggunakan sesuatu konsep ataupun jenis kartun yang anak minati. Selain itu, ada juga yang menjadikan makanan sebagai salah satu cara untuk mengasah bakat mereka dalam seni ukiran maupun lukisan dengan melakukan food crafting di buah dan roti ataupun membuat seni lukisan corak di atas kek. Bakat yang sedia ada pasti dapat mendatangkan pelbagai faedah jika ia digunakan dengan betul. Justru dengan melakukan pelbagai inovasi terhadap makanan untuk tampak lebih cantik dan menyelerakan, ternyata mampu menarik minat sesiapa pun untuk terus menikmatinya. Menarik sekali. Sebab apa? Kalau kita tahu perkataan cantik tu sinonim dengan wanita. Semua benda nak cantik. Tapi ini sebenarnya kita menceritakan atau membawa topik makanan cantik. Sememangnya kita boleh bagi hadiah kepada orang. Betul. Dan juga yang paling penting tadi saya tengok macam-macam perkongsian yang mana kita boleh mendedahkan anak kita dengan makanan yang sihat juga dengan cara makanan yang dihidangkan cantik tu. Seni kulinari, seni reka, persembahan makanan yang menarik. Kerana juga ingin saya berkongsi dengan anda bagaimana kepentingannya persembahan makanan cantik ini adalah juga untuk membangkitkan selera di mana kalau kita benar-benar faham setiap deria kita, deria rasa, deria lihat dan sekurang-kurangnya apabila makanan itu cantik membuatkan satu tarikan yang cukup menarik dan sedikit sebanyak dah membuatkan kita rasa seolah-olah walaupun belum makan, makanan itu sedap. Dan mestinya kenyang. Okey, kita nak bawa WHI Extra hari ini bersama dengan tetamu-tetamu kita yang akan berkongsikan mengenai makanan cantik ini dan yang telah pun berada dalam talian ketiga-tiganya yang kita kenalkan yang pertama dulu Puan Nur Khalizawati Muhammad Khalil yang bertudung coklat. Betul? Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Okay, kami harap Puan dapat mendengar dan kita akan terus bersama. Dan kita juga bersama dengan Puan Norma Aida Muhammad Noor. Apa khabar Puan Norma? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, kita juga bersama dengan Encik Muhammad Saufi Firdaus Azmi. Juga bersama kita hari ini. Apa khabar kesemuanya? Hai, Alhamdulillah sihat. Okey, kita dah dengar dah daripada Puan Nur Khaliza. Okey. Okey, baik. Secara umum saya nak tanya kepada salah seorang terlebih dahulu. Kita nak tanya pada Puan Norma sendiri lah. Okey, Puan Norma, apa kepentingan makanan cantik ataupun persembahan yang menarik ni kepada orang yang akan menerima ataupun memakannya? Pada saya lah kan. Makanan cantik ni dia macam boleh menggembirakan orang. Macam saya contoh orang order kan, jadi macam dia bagi untuk orang special, macam hari special. Lepas tu sekarang banyak macam anak-anak kan tak boleh balik, jadi orang macam hantarkan untuk ibu bapa, jadi benda tu macam happy lah, jadi macam benda tu unik, jadi macam boleh bagi satu kenangan manis lah untuk orang yang dapat tu. Okey, kalau kita tengok dekat visual ni, yang dikongsikan itu adalah roti jala yang menyerupai tuxedo, betul? Ya, betul. Mana Puan Norma dapat idea ni sebenarnya? Yang tuxedo tu sebenarnya best seller saya masa hari Father's Day. Saya dapat idea tu nak buat tuxedo tu, saya dapat inspirasi dari Google lah. Saya tengok daripada kek kan, kek bentuk tuxedo. Jadi macam saya dapat idea lah untuk hari Father's Day tu, saya nak buat roti jala. Jadi bila saya promote, dapat sambutan yang tak sangka lah, ramai anak-anak order untuk anak untuk ayah daripada kejauhan kan. Itulah
Mungkin Dari kalau salah biasa kalau kita tengok kek ni mungkin dah klise lah untuk bentuk-bentuk macam ni. Betul. Tapi roti jala dijadikannya satu yang istimewa dan roti jala pun semua orang makan. Betul. Kena pula dengan kuah kari pekat-pekat kan. Okey, kita nak tanya juga kepada Puan Khalizawati. Kabarnya Puan Khaliza ini, Farin dan juga penonton, beliau menyediakan makanan yang mana bento pada mulanya untuk anak-anak kan Puan Khaliza, dan sememangnya kawan-kawan anak dia pun macam suka juga. Mungkin boleh kongsikan Puan Mesti Khaliza. menarik ni. Sangat menarik. Puan Khaliza. Minta tolong unmute boleh? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kami harap tak ada masalah. Okey, tak apa Puan Khaliza. Okey, mungkin boleh terus jelaskan dengan jawapan Puan. Kita dengar jelas di sini. Okey, tak apa. Ini adalah visual yang kita juga ingin berkongsikan di mana hasil daripada kedatangan daripada Puan Khaliza. Daripada Puan Khaliza, kalau kita tengok bento yang cukup menarik. Okey, kita akan kembali bersama Puan Khaliza, tapi kita nak juga tanya dengan seorang tetamu kita ni, satu-satunya jejaka yang juga seorang pengusaha bakery, Cik Muhammad Saufi. Cik Muhammad Saufi, Ya, saya ada intai-intai di Instagram melihat tadi kita cerita pasal durian kan. Cik Muhammad Saufi dia buat kek durian kecil-kecil, menarik sangat. Boleh kongsikan, selalu yang tangan halus ni selalu perempuan. Ini lelaki, luar biasa. Lelaki boleh buat tahu. Silakan Saufi. Sekarang ni memang kita tengah musim durian kan. So saya memang biasa mendekor dekat atas cheese tart ataupun cupcake lah. So bila musim durian ni saya ambil kesempatan lah untuk buat dekor tu bentuk durian dan juga flavor durian. Dan alhamdulillah saya tak sangka sekarang ni memang dapat sambutan yang sangat tinggi lah untuk durian cheese tart tu. Okey, kalau kita tengok kan cara persembahan durian-durian mini tu, kita rasa macam durian betul. Macam tak boleh makan. Maksudnya bukan daripada aisin lah. Macam mana agaknya nak menyediakan tu susah atau tak? Apa antara cabaran-cabaran dia, Cik Saufi? Okey, kalau macam durian cheese tart tu, cabaran dia sebenarnya sebab saya menggunakan sepenuhnya menggunakan cream cheese. So cream cheese ni tekstur dia agak lembut, dia tak macam kita menggunakan buttercream yang atas kek ataupun cupcake. So bila kita buat cheese tart ni, dia punya cabaran tu adalah dari segi suhu ataupun ruang lah, cuaca dan juga masa tu kita nak kena cepat. Kalau lambat dia akan lembik. Okey, baik. Kita kembali pada Puan Nur Khaliza. Kita nak tanya juga tentang bento tadi tu. Okey, tadi kita dah tengok kita ada bakery, kita ada roti jala. Tapi persembahan bento yang cukup menarik dari Puan Khaliza ni. Boleh kongsikan bersama dengan kita, Puan? Minta tolong unmute. Baik, silakan Puan. Kami masih belum dapat mendengar suara Puan. Okey, Assalamualaikum. Semua dengar ke? Dengar, alhamdulillah. Okey, baik. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita dengar. Boleh teruskan, Puan? Tak boleh lah yang... Okey, tak apa. Okey. Kita terus dengan Puan Norma terlebih dahululah sementara Puan untuk kita dengar dengan jelas. Baik Puan Norma, kalau kita tengokkan persembahan roti jala itu sememangnya memerlukan ketelitian, kesabaran nak gulung satu-satu tu kan. Puan Norma? Ya, saya dengar. Okey, bagaimana agaknya? Berapa lama agaknya kalau nak menyiapkan satu pesanan pelanggan tu? Untuk siapkan pesanan pelanggan ni dia bergantung pada design. Jadi macam kalau design tu complicated sikit kan, macam contoh macam saya pernah buat Elsa Frozen kan, dia kena buat satu-satu rambut dia tu, dia ambil masa yang lama dah. Lepas tu kita nak menjala tu, orang panggil menjala tu, memang kita kena duduk depan api gas tu kan, sampai siap lah. Jadi tu cabaran satunya lah, panas kan, sebab kita tak boleh nak buka kipas semua kan. Jadi macam masa tu bergantung pada design. Tapi dalam 1 jam 2 jam tentulah.
Okey, saya kalau roti jala ni sememangnya kita pakai acuan yang dulu kan nenek-nenek kita buat, mak kita buat. Tapi sekarang ini ada antara orang kata moden, lebih Atau mudah cara lagi. terbaru, Sekarang ni dia moden, dia guna botol. Macam ni kan. Jadi yang 3 buncung ni, 5 buncung ni lebih mudah. Kan kita masukkan tepung tu, kita just jadi senanglah. Ni. Wow. Dan bahagikan dari segi color lah, warnanya. Ya. Okey. Dan kalau mungkin ramai juga yang bertanya, adakah dengan segala campuran, pewarna dan bahan-bahan lain tu akan mengganggu rasa roti jala tu pun ataupun rasanya tetap sama? Rasanya sama juga, tak ganggu sebab warna yang kita guna InsyaAllah pewarna dibenarkan, lepas tu halal lah kan kita beli dekat bakery kan. Jadi memang tak ada ganggu rasa langsung. Tak ada. Baik, ini memang merupakan satu seni yang sebenarnya boleh dicuba oleh mereka di luar sana. Okey, baik. Alhamdulillah, kita akan kembali bersama dengan Puan Khaliza, tapi kali ini cuma melalui dalam panggilan telefon saja. Mungkin kita ada sedikit masalah teknikal, tapi harap suaranya dapat didengari. Assalamualaikum Puan Khaliza. Salam. Alhamdulillah. Okey. Sorry, line rumah saya ni problem lah. Tak apa Puan. Okey, Puan Khaliza, tadi kita dah nampak dah macam-macam sebenarnya yang disediakan bento tu. Mungkin boleh kongsikan bagaimana sebenarnya dapat idea nak mula untuk makanan cantik tu? Okey, asalnya anak saya masa tu skor rendah lagi lah, 3 orang kan. So yang nombor 3 tu darjah 1. Dia jadi masalah untuk beratur dekat kantin untuk ambil makanan. So dia tak nak lah nak ambil nak beratur-beratur ni besar-besar kan. So dia minta saya buatkan bekal untuk dia. So saya pun buatkan untuk dia dan kakak-kakak dia. Asalnya bento tu bekal tu saya buat biasa-biasa je lah. So bila start saya join kelab bento Malaysia, dari situ saya dapat idea lah. Saya cuba dekor-dekor lah kan. Okey, pada peringkat awal tu memang Puan saja mencuba-cuba suka-suka ke ataupun memang nak menarik perhatian anak tu sebenarnya? Bangun pukul berapa ni Puan sediakan ni? Mulanya memang yelah, niat saya memang untuk menarik perhatian anak-anak. Budak-budak kan suka kalau macam kita dekor-dekor macam-macam dalam bekas dia kan. So bagi anak-anak semangat lah bawa bekal pergi sekolah. Ini dia pergi sekolah pun mesti dia rasa bangga ni. Tengok mak aku buat ni. Tiba-tiba saya rasa jadi tercabar pula. Anak saya biasa-biasa je. Okey, Puan, kita nak tahu juga macam mana orang kata bangun pukul berapa lama nak siapkan. Kalau kita tengok persembahan tu memang dah boleh jadi hantaran nak saya rasa tu. Wah. Paling awal saya bangun pukul 4 pagi lah untuk buat bekal untuk anak saya yang 3 orang tu kan. So malam sebelum tidur saya akan prepare lah bahan-bahan yang pengorbanan untuk diperlukan lah untuk buat bento tu. Cuma bila anak saya yang darjah 3 tu dah sekolah, dia seorang je sekolah rendah, yang 2 tu dah sekolah menengah, saya buat untuk dia seorang sajalah. Pukul 5 lah, paling awal pun pukul 5 lah saya buat bento untuk dia. Okey, baik. Itu kalau Fatin mungkin bangun 12.30 malam. Itulah, saya macam terfikir. Saya nak cubalah juga, tapi tengoklah. Boleh cuba Fatin. Okey, kita nak tanya pada Cik Safi. Cik Safi, kalau kita tengok tadi persembahan tat daripada Cik Safi itu sangat-sangat menarik sebenarnya. Tapi kan saya nak tahu juga, nak menyelami jiwa seorang pembuat makanan. Bila buat makanan tu cantik tu, di mana kepuasannya? Berbaloi ke? Okey. Bila kita buat makanan yang cantik macam saya buat sekarang ni tat, sebenarnya bila kita dapat hasilkan tat yang cantik dan kita nampak macam seolah-olah macam real, okey, kat situ kita akan dapat satu kepuasan yang kita punya penat yang 3-4 jam pun boleh hilang. Okey, kalau kita tengok tu memang sangat halus dia punya cara pembuatan dia tu. Kalau apa orang kata Cik Safi sendiri ada pembantu ke ataupun memang daripada mula sampai akhir buat sendiri? Satu persatu kan? Satu persatu banyak tu. Buat masa ni memang saya seorang je. Memang dari segi penyediaan, dari segi dekor semua memang saya seorang lah. Okey, dan kalau kita lihat ini sama juga persoalannya tau. Kadang-kadang orang selalu kata makanan ni cantik je, tapi kadang-kadang mungkin tak sedap. Bagaimana Safi menidakkan perkara tu? Cantik tetap cantik, sesedap rupanya. Safi. Kalau dari segi rasa tu macam mana nak cakap
Okey macam ni kalau Okey, kalau macam selalunya saya dengar kan kalau penyediaan sesuatu kek ataupun apa-apa makanan yang susah, harganya pun mesti setimpal dengan cara pembuatan tu. Tapi bagaimana bagi peniaga sendiri untuk kata setarafkan harga dan juga kualiti makanan tu? Menetapkan harga tu. Okey, kalau dari segi untuk menetapkan harga, depends pada design yang saya buat lah. Kalau macam suatu design tu agak halus ataupun agak rumit, macam kita perlukan detail-detail yang kecil-kecil, sebenarnya memang agak tinggilah harga dia. Tapi kebanyakan daripada pelanggan saya, diorang memahami sebab diorang tahu yang seni ni dia bukan murah, sebab dia makanan. Lepas tu tambah pula dengan seni, so dia akan jadi mahal lah. Okey, baik. Dan sebenarnya kan bila kita cakap pasal makanan cantik ni, makanan yang kita hasilkan depan mata kita tu boleh nampak cantik, Fatin. Tapi satu lagi seni perlu kita ketahui, iaitu ambil gambar makanan cantik ini. Nak tahu teknik ataupun tips, jom kita saksikan TikTok ni. Pakai handphone tangkap gambar cookies untuk diiklankan. Okey, boleh je. Tak ada masalah. Jom, let's go. Korang cari prop yang berkenaan dengan cookies. Lepas tu korang set up macam ni. Letakkan dia dekat grid view tu. Lepas tu telur, ada benda tak nama, ada papan luncur ke apa benda semua ni. Letak tepung sikit. And then korang ada lighting sikit untuk seimbangkan cahaya dan snap. Okey, lepas tu korang close up kan, terbalikkan handphone supaya nampak foreground coklat tu. Okey, so macam ni ada gambar dia. Alright, so next korang pergi kat portrait, bahagian portrait untuk fokuskan bahagian cookies tu pula. So nampak dah detailing dia. Okey, so yang kedua adalah cookies saja kita nak. Next gambar apa pula bahagian Menarik ni. Farin power ni benda-benda macam ni. Saya yang ini masak mungkin saya tak pandai, menghias makanan pun saya tak pandai, tapi nak buat secara visual dia nampak macam cantik, insya-Allah saya boleh cuba. Okey, kita nak teruskan dengan Puan Norma. Saya memang berminat betul dengan roti jala Puan Norma ni. Sebab apa? Saya rasa roti jala ni memang semua umur boleh makan. Baik kecil, mak kita kan, semua boleh. Tapi pada awal bermula untuk ambil keputusan nak buat roti jala ni Puan Norma, apa agaknya feedback ataupun respon orang ramai? Selalu orang tengok roti jala kuning je, tapi ni berwarna-warni. Satu orang kata pembaharuan tu. Dia macam first tu macam saya buat suka-suka je sebab saya tertarik ya tengok warna-warni tu. Lepas tu saya buat banyak-banyak. Jadi kita macam bagi kat kawan-kawan, saya bagi kat frontliners. Kebetulan SJR dekat rumah saya kan. Lepas tu saya letak kat Facebook. Lepas tu kawan pun macam berminat, macam nak order lah kan. Jadi saya pun cuba sikit-sikit lah, macam bukan secara drastik kan. Saya ambil order kawan-kawan. Lepas tu dari kawan tu dia beritahu pada kawan-kawan dia orang, saudara semua kan. Jadi benda tu lama-lama berkembang lah. Alhamdulillah, memang setakat ni feedback semua positif. Apa yang saya dapat customer semua alhamdulillah yang baik-baik, yang bagi feedback yang ni lah, kata roti jala lembut. Lepas tu tak ada rasa pelik-pelik sebab walaupun berwarna kan. Lepas tu dia kata kari pun sedap. Lepas tu kalau budak-budak kita boleh buat cincang dengan coklat, dengan tisu, dengan sekaya pandan. Jadi macam memang boleh daripada kanak-kanak sampai orang dewasa, orang yang berumur, mak-mak, ayah-ayah lagi suka makan macam ni kan. Okey. Kalau kita tahu roti jala ni dengan kuah kari ayam. Kalau Puan Norma selain daripada tu, apa lagi yang disediakan? Ada buat coklat cair tu kan dengan sekaya pandan. Bolehlah ikut kalau customer request. Tapi main tu memang kari ayam lah. Puan Norma, kita tengok tu kita teringin nak tengok design WHI pula. InsyaAllah. Mana dah sampai ke dalam Boleh ke saya nak tunjuk ni? Boleh. Nak tunjuk apa tu? Silakan. Saya disediakan dua. Okey, yang saya sediakan ni untuk sedo. Okey, yang ni saya buat kan. Bukan yang saya punya Farin ke tu? Okey, yang ni roti jala lah. Ini saya buat dengan macam lempeng. Lepas tu saya potong ikut pola. Okey, lepas tu ni special saya letak ni untuk Cik Farin. Saya teka je. Saya dah tak senang duduk dah ni. Cik Norma pastikan ada gaun Lepas ni saya hati. Okey, satu lagi. Ada juga. Ini untuk jabatan dengan warga. Saya baru cakap tadi WHI. Ini saya akan share dengan producer saya lah. Okey. Terima kasih. Dengan ini sebenarnya kan memang terbukti roti jala ni seninya boleh dibuat dengan
sangat pelbagai sebenarnya. Betul. Itulah. Okey, baik. Saya dapat makan name tag awak je lah tadi tu. Okey, kita nak tanya pada Puan Khaliza. Terima kasih Puan Norma. Kita nak tanya Puan Khaliza yang masih lagi berada dalam talian. Bila dibuat bento yang sebegitu, pada asalnya kami difahamkan untuk anak kan. Kemudian bagaimana terus berkembang dan terus mendapat permintaan yang banyak daripada orang lain, mungkin daripada anak-anak lain. Saya memang buat bento untuk anak-anak saya sajalah. So tak adalah saya buka order ke untuk anak-anak orang lain kan. Cuma bila bawa bento tu pergi sekolah, kawan-kawan pun jadi seronok tengok. Macam wah, mak kau rajin lah, pandai ni mak kau. Oh, okey. Lepas tu Puan Liza, okey, kalau kita tahu kan penyediaan dia memang memerlukan kita punya orang kata effort lah kan. Tapi dari segi kos, barang-barang nak potong mata, nak potong mulut. Yang tu saya guna gunting biasa je. Tak ada gunting special ke, tak ada. Jadi kos kalau kita nak menyediakan satu box, satu bekas tu, berapa agak-agaknya? Kos tu saya tak sure lah. Tapi saya guna barang-barang yang ada kat rumah lah. Macam lempeng. Apa yang ada roti. di rumah lah. Apa yang ada di rumah. Saya tak adalah nak keluar kos yang banyak. Okey, tak apa Puan Khaliza. Mungkin kan ramai juga nak tahu kan apakah tips terbaik. Pasal bila kita tengok bento ni memerlukan bahan-bahan yang sentiasa dipastikan segar, terbaik. Kita tak boleh guna yang mungkin dah terlalu lama. Mungkin ada sebarang tips menghasilkan bento yang cantik tak? Tips tu tak ada kot. Dia depend pada minat kot. Rasanya lah. Okey, Puan Liza, ni saya dan juga ramai ibu-ibu di luar sana memang sangat terinspirasi lah. Mungkin boleh kongsikan Instagram kalau kita nak tengok-tengok intai-intai di Instagram Puan Liza. Saya tak ada Instagram, saya ada Facebook je. Boleh silakan. Facebook saya Nur Khalizawati Muhammad Holil. Okey. Tapi itulah sebabkan PKP sekarang sekolah pun tak buka dah kan. So bento tu saya stop dululah. InsyaAllah. Anak Fatin rasa suka tu kalau dapat bento. Nanti saya follow Instagram Puan. InsyaAllah. Okey, Puan, terima kasih Puan Nur Khaliza kerana berkongsikan kita tentang makanan ataupun bento yang cantik. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Sophie masih lagi terus bersama dengan kita. Okey, Sophie, selain daripada apa yang Sophie hasilkan tu kan, daripada durian, mungkin ada apa lagi? Kaktus. Kaktus kan. Dan mungkin apa lagi hasil-hasil lain yang boleh kita buat untuk dicantikkan? Okey, selain daripada kaktus dengan durian, macam biasa selalu orang akan buat bentuk bunga, macam dekat dalam gambar dia bentuk bunga. Kita boleh juga buat secara random punya bentuk. Biasanya inspirasi lah. Kalau saya buat benda ni, sebenarnya saya dapatkan inspirasi tu daripada negara barat. Sebab negara barat ni diorang punya kreativiti tu dia lebih tau. So saya mengambil inspirasi daripada diorang dan saya apply, saya buatlah kat saya punya cheese tart. Okey. Sophie, sekarang ni kan kita ramai, kita banyak masa di rumah kan. Ada ke kelas-kelas ke kalau orang nak belajar? Sebenarnya ada kelas untuk belajar tu. Saya ada buat. Tapi buat masa sekarang ni saya slow down dululah sebab saya agak sibuk dengan tempahan. Dan ini adalah Instagram untuk Sophie, jejaka.bakes, betul Okey, mungkin soalan akhir daripada saya, Sophie, kalau tentang tart tu semua, ramai yang tertanya berapa lama ianya boleh bertahan ataupun bagaimana cara terbaik untuk disimpan? Okey, untuk tart ni sebenarnya dia tak tahan lama kalau kita biarkan dia dekat suhu luar lah, dekat suhu bilik kan. Dia boleh tahan mungkin dalam 5-6 jam je. Tapi kalau kita simpan dia dekat dalam peti sejuk, dia boleh tahan lama lah. Boleh tahan sampai 3-4 hari. Okey. Sophie, kalau kita nak tempah, berapa lama ambil masa untuk siap satu tempahan? Kalau untuk tempahan ni sebenarnya saya kalau ambil tempahan mesti 3 hari lebih awal lah. Sebabnya
preparation Baik. tu bukan dari segi dekor je, sebab saya nak kena prepare dia punya crust, dia nak prepare dia punya cheese dia lagi. So biasanya kalau macam customer order, contoh customer order tu untuk besok, saya dah prepare tu daripada hari ini. Okey. Okey, di penghujung perbincangan kita juga kita nak bersama dengan Puan Norma kembali untuk Puan Norma kongsikanlah, mungkin ada ramai kalau ada nak membuat tempahan ataupun nak belajar cara, mungkin apa pesanan dan juga di mana nak mencari Puan Norma ni? Saya sebenarnya tak adalah terlalu macam bisnes ni kan, tapi bolehlah nak tengok saya punya Facebook personal saya dekat Ferrero Ronoy. Bolehlah tengok-tengok kat situ, boleh contact lah, boleh inbox saya kan. Macam mana? Kena pastikan juga ejaan tu betul. Kenapa memilih Ferrero Ronoy ni? Ronoir. Wow. Sebab saya ni peminat coklat. Ferrero dark tu kan yang chocolate. coklat tu kan. Okey. Itulah macam memang Puan Norma, saya nak bagi hadiah dekat mak saya. Berapa lama saya kena order? Seawal berapa lama? Dan juga harganya mungkin. dia bergantung pada order saya. Kalau kata tak, saya macam order tak banyak, tak pack hari tu, hari sebelum pun boleh je kalau tak ada masalah. Sebab bahan dia pun saya dah ada dah steady kan. Roti jala saya guna tepung, telur, macam tu je kan. Tak ada masalah. Harga pun dalam range RM20 sehingga RM75. Tengok design. Okey. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada semua tetamu-tetamu kita, kepada Muhammad Saufi, Puan Norma Aida dan juga yang sebentar saja tadi bersama dengan kita Puan Nur Khaliza, kerana bersama dengan kita tentang makanan cantik. Dan saya kira hari ini ramai di antara penonton kita di luar sana dah mula mendapat idea, inspirasi, bukan saja apa yang dikongsikan tadi, tapi juga untuk mengolah makanan-makanan kegemaran mereka. Betul, dalam tempoh kita PKP ni sebenarnya banyak aktiviti. Nanti saya cubalah buat salah satu yang mana dikongsikan Saya tunggu. tu.